Ini bab berhubung dengan berpagi. Jadi memulakan di awal pagi dengan perniagaan. Ini memulakan perniagaan di awal pagi. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sakhr Al-Ghamidi, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkatilah untuk umatku pada awal hari mereka." Kata beliau, ini kata Sakhr, Nabi SAW apabila baginda menghantar sariyah pasukan atau tentera, baginda menghantar mereka itu di awal hari. Dan Sakhr itu seorang lelaki yang berniaga, dan beliau apabila menghantar dagangannya itu, beliau menghantar mereka di awal hari. Lalu dia memperolehi kekayaan dan banyak hartanya. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ali ibni Mas'ud, Buraidah, Anas ibni Umar, ibni Abbas dan Jabir. Abu Isa berkata hadis Sakhr Al-Ghamidi adalah hadis hasan, dan kita tidak mengetahui Sakhr itu mempunyai hadis daripada Nabi SAW selain daripada hadis ini. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan daripada Syu'bah daripada Ya'la bin Atha akan hadis ini. Ini bab berhubung dengan kelonggaran untuk membeli sehingga pada satu tempoh. Jadi bayaran bertangguh. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW menanggung hutang 2 helai pakaian kitri yang keras, yang kasar. Dan apabila baginda duduk lalu berpeluh pakaian itu, kedua pakaian itu menjadi berat kepadanya. Kemudian tiba pakaian daripada Syam, kepunyaan seorang Yahudi. Maka fakultu, maka saya berkata, kalau engkau hantar kepada orang Yahudi itu, lalu engkau membeli daripadanya itu 2 helai pakaian ilal maisarah, kepada satu tempoh yang ada kesenangan, yakni baru boleh bayar. Lalu baginda menghantarkan kedua pakaian itu kepada Yahudi. Faqala, orang Yahudi itu berkata, aku sememangnya mengetahui apa yang dikehendaki oleh Muhammad itu. Sebenarnya dia mahu membawa pergi harta saya atau duit-duit saya. Rasulullah SAW bersabda, dia orang itu berdusta. Sesungguhnya sememangnya dia telah mengetahui bahawa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling menunaikan amanah. Imam Tirmizi berkata di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Anas, Asma dan Yazid. Abu Isa berkata hadis Aisyah adalah hadis hasan gharib sahih. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Umarah ibn Hafsah. Katanya, dan saya mendengar Muhammad bin Firas Al-Basri berkata, saya mendengar Abu Dawud At-Tayalisi berkata, Syu'bah telah ditanya pada satu hari berhubung dengan hadis ini. Lalu beliau menjawab, aku tidak akan menceritakan kepada kamu, yakni hadis ini, sehinggalah kamu pergi mendapatkan Harami bin Umarah ibni Abi Hafsah dan kamu mengucup kepalanya. Katanya, dan Harami itu berada di kalangan mereka. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat dalam keadaan baju besinya itu tergadai dengan 20 gantang makanan yang diambilnya itu untuk ahli keluarganya. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas, katanya
saya berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti daripada barli dan ihalah sanikhah, iaitu lemuk ataupun keju yang sudah berubah baunya. Sesungguhnya baju besi kepunyaan baginda telah digadaikan kepada seorang Yahudi, yakni untuk mendapatkan 20 gantam makanan yang diambilnya itu untuk ahli keluarganya. Dan sesungguhnya saya telah mendengar baginda berkata pada suatu hari, pada waktu petang itu, ataupun jadilah keadaan keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pada mereka itu walaupun satu gantam tamar, walaupun satu gantam bijirin. Sesungguhnya pada ketika itu baginda SAW mempunyai 9 orang isteri. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini bab berhubung dengan menulis syarak. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Wahab, katanya Adda bin Khalid telah berkata kepada saya, tidak mahukah aku membacakan kepada kamu satu surat yang telah ditulis oleh Nabi SAW untuk saya? Qala, kata Abdul Majid, qultu, saya berkata, bala, tentu sekali. Maka Al-Adda telah menunjukkan kepada saya satu surat. Hadza, katanya, ini apa yang telah dibeli. Mana surat itu tertulis begini, ini apa yang telah dibeli oleh Adda Ibn Khalid Ibn Hawzah dari Muhammad Rasulullah SAW. Membeli daripadanya itu seorang hamba, atau seorang hamba lelaki atau hamba perempuan yang tidak ada penyakit, yang tidak ada ghailah, yakni tidak ada hailah dan tidak ada kekejian. Jual beli seorang muslim dengan muslim. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya melainkan melalui hadis Abbad bin Laith. Dan hadis ini ada diriwayatkan daripada beliau selain daripada wa qad rawa anhu hadzal hadis ghairu wahid min ahli hadis. Ramai di kalangan ahli hadis yang telah meriwayatkan hadis ini daripada beliau, ini daripada Abbad bin Laith. Beberapa bab yang kita baca pada malam ini daripada Abwabul Buyu'. Bab yang pertama, jual beli itu berpagi, yakni memulakan perniagaan itu pada waktu pagi ataupun berpagi dengan melakukan perniagaan. Riwayat daripada Sakhar bin Ghamidi, Sakhar al-Ghamidi, katanya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkatilah untuk umat aku ini pada awal pagi mereka. Sebenarnya apa yang didoakan oleh Nabi SAW ini berhubung dengan berkat untuk umat dia ni, yang mana kalau mereka itu ambil kesempatan di awal pagi itu masih lagi umum lah. Cuma Imam Tirmizi tarik di sini berkenaan dengan perniagaan, seperti mana keadaan Sakhar itu sendiri. Beliau seorang peniaga yang mana beliau kata tijarah dia itu, yakni tijaratan, yakni mata'ut tijarah, barang perniagaan dia dan juga orang dia di awal pagi. Jadi selain daripada perniagaan dilakukan pada waktu pagi, molek juga musafir pun di awal pagi juga. Sebab apa? Sebab suruh awal pagi ni sebab tenaga kita masih lagi banyak. Lepas daripada bangun tidur, semaya subuh apa semua tu, tenaga kita masih lagi banyak. Dan sesuai lah untuk kita mendapat berkat, yakni kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak.
Keadaan tubuh kita begitu juga keadaan cuaca, keadaan ala tengah hari ni ala panas, lebih panas lagi. Orang getah pun pada waktu pagi juga, pada waktu yang dingin sejuk. Orang start buka pejabat pun awal pagi juga. Mana semua tu mengambil kesempatan di awal pagi untuk mendapat kebaikan. Dan ini didoakan oleh Nabi SAW. Selain daripada musafir, jual beli, perniagaan, pejabat, molek juga dilakukan di awal pagi ni. Kepada orang menuntut ilmu pagilah, nak belajar, nak mengajar, nak mutalaah, sesuai pada waktu pagi. Ini apa-apa perkara sahaja hak molek, semoleknya dilakukan pada waktu pagi. Kemudian kata Sakhar, Nabi SAW bila menghantar sariyah, mana tentera dia, pasukan. Sariyah ni kecil lah, lebih kurang ada sini disebutkan bahawa sariyah tu tentera paling ramai pun 400 orang. Kalau ba'th itu, jaishan itu lebih ramai lagi. Mana Nabi hantar sehari di awal hari. Kemudian di sini disebutkan Sakhar, bila dia hantar perniagaan dia tu, yakni barang perniagaan. Di situ kita kata ada hazaf bagi mudhaf, tijaratan, ba'asa tijaratan, yakni ba'asa mata'at tijarah, atau barang perniagaan. Sebab tijarah itu masdar, perbuatan. Jadi atas perbuatan macam mananya. Jadi mesti nak faham tu dia panggil kena ada dilalatul iqtida'. Sesuatu itu tidak boleh difahami melainkan kita kena takdirkan sebelum dia tu. Jadi dalam kaedah usul fiqh orang panggil dilalatul iqtida'. Mana tidak boleh difahami satu kalimah tu melainkan kita letak kalimah yang sesuai sebelum dia. Macam juga dalam ayat hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan ke atas kamu itu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Jadi situ harga pemak kita, harga apa anak-anak kita. Maka ulama kata di situ lebih sesuainya hurimat alaikum, yakni hurimat alaikum nikahu ummahatikum, diharamkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Begitu juga dalam ayat hurimat alaikumul maitatu, diharamkan ke atas kamu itu bangkai. Maknanya diharamkan ke atas kamu itu hurimat alaikum aklul mayit, aklul maitah, diharamkan kepada kamu itu makan bangkai, ataupun bai'ul maitah, jual beli bangkai. Jadi hak tu panggil dilalatul iqtida'. Mana satu pengertian itu makna ayat tu hanya akan betul bila mana kita dapat letak sebelum dia tu satu kalimah yang dikira-kira pada anggarannya kalimah tu dibuat. Jadi hantar perniagaan di sini, hantar barang perniagaan ba'sahub, hantar mereka, yang ni hantar budak-budak pekerja dia, yang ni ba'sa mata'at tijarah wa ghilmaniha, budak-budak dia di awal hari. Maka dia mendapat kekayaan dan bertambah harta dia, fa'asra, daripada sarwah, kekayaan. Jadi hal ini berkat daripada doa Nabi SAW. Kemudian ada juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dan juga ramai lagi sahabat bahawa di antara sudah semaya subuh itu adalah waktu di mana Allah SWT membahagikan rezeki. Waktu tu bagi rezeki. Itu hak biasa. Mana kalau kita nak dapat sesuatu benda dengan cara mudah, nak melakukan urusan dengan mudah, awal pagi lah, sebelum orang lain sibuk. Mana kalau pakat pergi tengah hari, jadi jalan pun sesak, sombak, orang kau ramai, matahari makin panas, kita pun letih.
Sebab itulah molek di awal pagi. Berhubung dengan awal pagi ni ada satu hadis, satu riwayat, naumu subhah yamna'u rizq. Naumu subhah yamna'u rizq. Tidur waktu pagi tu menghalang daripada rezeki. Tapi riwayat itu tidak kuat. Setengah ulama kata dhaif jiddan, sebab dalam sanad dia tu ada Ibnu Abi Farwah, Ishaq Ibnu Abi Farwah, tidak kuat. Setengah tu kata sangat lemah. Cuma makna dia tu boleh pakai lah. Makna kalau tidur pagi ni memang sekat rezeki lah. Orang lagi kerja, orang lagi norah, kita duk tidur lagi pukul 10, pukul 11 baru bangun. Nasib lauk pun habis kedah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keberkatan rezeki ini. Kemudian hadis ni Imam Tirmizi kata hadis ni hasan. Kemudian lepas pada tu Imam Tirmizi kata kita tidak mengetahui bahawa Sakhar ini ada mempunyai hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hadis ni. Bawah ni Maulana Mubarakfuri sebut, dia nukilkan daripada Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. Setelah sebut hadis ni, kata dia Sakhar ni tidak diketahui dia mempunyai melainkan hadis ni saja. Dan tidak ada yang kata beliau sahabat melainkan berdasarkan kepada hadis ni. Lepas tu perawi yang mengambil riwayat daripada dia tu hanyalah Umarah. Dan Umarah tu pula majhul. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Razian, dua orang Ar-Razi. Dua Ar-Razi ni boleh jadi Abu Zur'ah Ar-Razi ataupun Abu Hatim Ar-Razi, ataupun boleh jadi juga Abu Hatim dengan anak dia Ibnu Abi Hatim. Wala yafrah bi dzikri Ibn Hibban lahu baina thiqat. Mana kalau disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab dia As-Thiqat, tak boleh kita nak rasa sedap hati, kuat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Ibnu Hibban ni dia mudah menganggap ataupun mudah berhujah dengan orang yang tidak dikenali. Mana bagi Ibnu Hibban mazhab dia seorang sahaja yang mengambil riwayat daripada seorang perawi yang dikatakan majhul sudah cukup untuk mengangkat jahalah perawi tersebut. Tapi orang lain tak tiba, orang lain kata semestinya kena dua orang baru terangkat jahalah. Kemudian kata Az-Zahabi lagi, hadis ini tafarruq pula Ya'la bin Atta daripada Umar. Maknanya daripada Nabi Sakhar seorang aja, daripada Sakhar Umarah seorang juga, daripada Umarah ni seorang juga Ya'la. Mana di sini berlaku tafarruq beberapa peringkat sanak. Mana kira-kira tidak kuat lah, tidak kuat benar. Qala Ibnu Qattan, adapun kata-kata Tirmizi itu hasan, itu khata', salah, tak tepat. Tak tepat. Qultu, kata Mubarakfuri, al-amru kama qala al-Hafiz Az-Zahabi. Keputusan dia mengikut kata Az-Zahabi tadilah. Maknanya apa yang dikatakan oleh Tirmizi di sini sebagai hasan tidak kena. Tidak kena. Sebab hasan ni termasuk di bawah hadis yang boleh dibuat hujah juga. Iaitu mana kalau dalam usul hadis perawi itu siqah, cuma perawi hadis hasan ni dia siqah, cuma dari segi dhabit dia tu kurang sikit berbanding dengan perawi hadis sahih. Jadi macam mana di sini Imam Tirmizi boleh kata hasan sedangkan perawi dia ni majhul. Perawi dia majhul. Walau bagaimanapun seperti yang kita sebut sama, istilah hasan mengikut Tirmizi ni istilah dia. Jadi kita tak boleh nak pegang hak kita ngaji dalam kitab mustalah hadis hak biasa tu, kita nak letak pula, nak pegu nak padankan pula dengan
dengan istilah Tirmizi ni. Mungkin ni boleh kaji sikit. Dalam kitab Ilal Tirmizi, kitab kira-kira sebagai kitab usul hadis dia lah. Kalau Muslim dia letak mukaddimah usul hadis dia, Tirmizi dia letak akhir kitab Ilal dia, kira-kira sebagai kitab usul hadis dia. Berkenaan dengan hadis hasan ni, kata Tirmizi, kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadhib wa la yakunu al hadithu syadza wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dhalika fahuwa indana hadisun hasan. Istilah Imam Tirmizi kata yang dimaksudkan dengan hadis hasan di sisi kita, di sisi kita. Mana di sisi kita tu mana dalam kitab dia lah. Kalau kita nak baca kitab dia, dia kata kullu hadisin, setiap hadis yurwa yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi, tidak ada dalam sanadnya itu mayutaham bil kadhib, perawi yang tertuduh dengan berdusta. Mana kalau perawi itu ada pertikaian sikit, tak apa, boleh terima. Wala yakunul hadithu syazan, dan hadis itu tidak boleh syaz. Yang dikatakan syaz ni bercanggah dengan riwayat orang siqah. Wa yurwa bin ghairi wajhin, dan diriwayatkan lebih daripada satu tariq, banyak-banyak tariq yang lain. Mana di sini selain diriwayatkan daripada Sakhar, ada diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Fahuwa indana hadisun hasan, maka di sisi kita itu adalah hadis hasan. Jadi sekarang ni kita nak tengok tepat ke tak hak Tirmizi kata hadis ni hasan dengan ta'rif dia hasan. Jadi kalau kita tengok di sini dalam sanad dia ni perawi-perawinya itu tidak ada yang dipertikaikan. Kemudian tak ada pula bercanggah dengan hadis orang yang siqah. Lepas tu diriwayatkan lebih daripada satu jalan. Jadi yang dimaksudkan diriwayatkan lebih daripada satu jalan ni iaitu hak Imam Tirmizi kata wafil bab. Wafil bab, mana hak syawahid dia tu. Mana hadis ni lebih kurang sepertinya itu ada diriwayatkan daripada sahabat yang lain, hak kita panggil sebagai syawahid. Iaitu riwayat Ali, Ibnu Mas'ud, Buraidah, Anas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir. Maknanya dengan ada tariq-tariq yang lain ini, maka hadis ni daripada dhaif dia boleh jadi hasan. Hak tu maksud Imam Tirmizi. Mana di sini hak Imam Tirmizi kata memang tepatlah, betul lah sebagai hasan. Hasan menurut dia. Cuma bagi orang yang tidak setuju tu, dia kata hadis ni macam mana Imam Tirmizi boleh kata hasan, mana hadis ni sebenarnya dhaif. Mana maksud ya dhaif tu merujuk kepada sanad ni. Kalau tengok kepada sanad ni sahaja, maka kita akan kata hadis ni dhaif. Sebab ada perawi majhul tu Umarah. Tetapi bila kita letak di hadapan, kita cari, dan di sini Imam Tirmizi tulis wak mari dah dalam wafil bab dia tu. Wafil bab dia tu ada faedah, ada manfaat dari segi mengisyaratkan kepada kita hadis-hadis yang sama makna dengan dia tu ada juga diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Kira-kiranya hadis tu termasuk dalam bab syawahid. Jadi ada riwayat macam hadis Ibnu Umar tu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz Allahumma barik li ummati fi bukuriha, lebih kurang lagu tu juga. Riwayat Abu Hurairah tu juga dalam Ibnu Majah, cuma ada tambahan Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis, pada hari Khamis, tambahan situ. Cuma seperti yang kita sebut tadi, banyak-banyak ni pun tetap ada pertikaian. Walaupun banyak tarik, tetapi tetap ada pertikaian kepada perawi dia tu dari segi dhaif. Tapi kukuh mana pun dengan banyak tarik itu boleh diangkat daripada dhaif kepada hasan.
Selain daripada tu, Imam Tirmizi ada sebut wafil ba' tu setakat Jabir lah, tetapi Maulana Mubarak Furi dia mari satu lagi wafil ba'. Mana di sini kadang-kadang Imam Tirmizi ni bukan kata wafil ba' tu sahabat-sahabat riwayat setakat hal dia namakan saja, tidak. Kadang-kadang pensyarah hadis ni dia tolong pelengkapkan lagi wafil ba' dia tu banyak lagi ada. Seperti kita kadang-kadang kita jumpa juga hadis lepas hadis Tirmizi tu tak ada wafil ba'. Tak ada wafil ba', kosong. Maka di situlah peranan pensyarah hadis ni, dia tolong pelengkapkan, maknanya dia boleh sebut wafil ba', boleh isyarat. Jadi kadang-kadang ada juga wafil bab, di dalam wafil bab itu sahabat yang tidak diisyaratkan oleh Imam Tirmizi. Di sini Maulana Mubarak Furi sebut waruya an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru talaba rizq fa innal wudu'a barakatun wa najah, rawahul Bazzar wa Tabarani fil Awsat. Bakiru, berpagilah dengan mencari rezeki, kerana waktu pagi itu berkat dan kejayaan. Hadis riwayat Bazzar dan Tabarani dalam Awsat, tapi dalam sanad dia itu ada perawi yang dhaif, Ismail bin Qais bin Sa'ad bin Zaid bin Sabit, dhaif. Lepas tu satu lagi riwayat daripada Uthman, naumu subha yamna'u rizq, itu hadis tidak kuat. Tidak kuat. Kemudian ada juga riwayat dalam Baihaqi, iaitu riwayat daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anha qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana mutaji'atun mutasabbihah faharakani bi rijli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat saya, saya menyanggih tidur pada waktu pagi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuih saya dengan kaki dia. Thumma qala ya bunayya qumi ishhadi rizqa rabbik, bangunlah wahai anak kesayanganku, saksikanlah rezeki Tuhan engkau. Wala takuni minal ghafilin, janganlah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Mana tidak cari rezeki pun tidur pun termasuk dalam kalangan orang yang lalai juga. Tidak kata lala daripada beribadat, lala daripada cari rezeki pun dikira lala juga. Fa inna Allah yuqassimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'il syams. Kerana Allah SWT membahagikan rezeki-rezeki manusia itu di antara terbit fajar sehingga terbit matahari, naik matahari. Lepas tu kita dulu jumpa dah hadis berkenaan dengan orang panggil semaya Isra', duduk di antara subuh tu sampai terbit matahari, kemudian semaya sunat dah, akan dipermudahkan rezeki. Maknanya tidak tidurlah maksud dia, lepas tu baru cari rezeki. Jadi sebelum tu semaya sunat 2 rakaat, itu memudahkan rezeki. Kemudian ini bab berhubung dengan kelonggaran jual beli pada satu tempoh. Hak asalnya ini rukhsah, rukhsah lawan dia azimah. Rukhsah mana kelonggaran, hak hukum asal orang panggil azimah. Jadi hukum asal dalam bab jual beli ni dia kena jual beli secara tunai. Ma ba'tukum mahjati illa yadan biyadin. Aku tidak tukar barang aku dengan kamu ni melainkan dengan serentak, unjuk. Kamu unjuk, aku unjuk. Kamu halau, aku terima. Mana asal dalam bab jual beli ni dia tidak bertangguh, kena serentak dalam satu majlis. Mana kita beri duit dan dia beri serah barang kepada kita, itu hak asal. Tetapi dibenarkan juga jual beli bertempoh, mana bayar kemudian boleh. Ini berdasar kepada ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, mana Allah SWT menghalalkan jual beli. Itu umum, umum, mana boleh juga.
Dan juga ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kamu berurusan dalam bab butai ni, mana kalau bayar kemudian, maknanya butai lah. Pada satu tempoh yang diketahui, maka tulislah. Tulislah, maknanya surat jual beli itu. Mana jual beli secara bertangguh ini, bayaran bertangguh ni dibenarkan. Cuma kalau harga tunai sekian, harga bertangguh tu lain pula, itu tak apa lah, tidak kata jadi riba, tidak. Mana benda tu maklum jelas. Riwayat daripada Aisyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala, mana menanggung hutang ataupun ada pinjam ataupun boleh jadi dengan maksud dia pakai. Hak lebih sesuainya dia pakailah. Nabi pakai dua helai pakaian kitraniyah, mana nisbah kepada kitri. Dalam riwayat Nasai buddaini kitriyaini. Kita baca tu saubani kitriyani walizani. Dalam nuskah yang lain saubaini kitriyaini. Mana kalau saubaini itu dia tidak menepati kias lah. Mana kalau ikut nahunya dia kena kana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubani. Jadi kalau hak dalam mata tu saubaini kitriyaini tu kira hak asal. Tetapi dalam nuskah lain saubani kitriyani ghalizani, itu menepati nahu. Kalau hak saubaini tidak menepati nahu. Dalam riwayat Nasai disebutkan burdaini kitriyaini, burdain. Mana maknanya macam selimut lah. Pakaian yang dikatakan kitriyaini, hak jenis ada corak. Ada corak. Jadi bila Nabi SAW duduk dak peluh, muka dia tebal, kerah, kasar, peluh. Jadi berat pada itu, menjadi berat kepada Nabi. Mana Nabi tidak selesa. Walaupun kata peluh Nabi ni bau molek pun dak harum pun, tapi Nabi tak suka. Mana keadaan itu bagi dia tidak selesa lah. Jadi maknanya Nabi ni kalau tengok pada pakaian pada Nabi sederhana lah. Tidak kata mesti pakaian hak halus lembut, tak. Hak mana ada, mengikut hak ada. Bukan kata tak boleh ni kena zuhud benar, tak. Kalau ada hak molek, pakai molek. Kalau ada hak kurang, pakailah juga. Tidak kata mesti hak kelah. Jadi marilah tiba bazun, ini dagangnya barang daripada Syam dalam bentuk baz, yakni apa, sejenis pakaian kepunyaan orang Yahudi. Kata Aisyah, aku pun kata kalaulah dak, mana kalau boleh, maknanya Aisyah ni sihatlah pada Nabi tu pakai hak kasar tu. Kalau kamu ambil ni pergi atas dak, pergi jual lah, tolak. Tolak pakaian ni, beli hak lain pula, ataupun pergi untuk beli pakaian baru. Bukan kata tolak tu, tidak. Cuma bayar tu bila ilal maisarah, mana sehingga pada tempoh ia senang. Mana jual beli bertangguh ni, dia kena bertangguh kepada satu tempoh yang maklum, yang diketahui. Mana bila mudah ni maknanya Nabi SAW dia tahulah bila kata ada kemungkinan bila mari duit ke daripada luar, yang mana dia boleh bayar. Fa arsala ilaihi, maka dihantar orang kepada Yahudi untuk buat urusan. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW ada berurusan dengan Yahudi dalam bab jual beli.
Yang pertama tadi jual beli secara bertangguh. Mana Nabi sendiri maknanya harus. Kalau Nabi sendiri buat, tentu sekali Nabi tidak akan buat benda yang dilarang. Maka di situ menunjukkan bahawa jual beli bertangguh itu harus. Yang kedua, Nabi SAW berjual beli dengan orang Yahudi. Mana orang bukan Islam, itu pun harus juga. Orang Yahudi tu kata, aku tahu dah Muhammad ni nak gapo. Mana seolah-olah dia kata Muhammad tak saya bayar, nak wasnyak gitu dah, nak ambil duit aku sahaja. Jadi Rasulullah SAW kata dusta dia. Padahal dia tahu dah sifat Nabi ni. Mana di sini Nabi nak isyarat kepada kita bahawa orang Yahudi ni memang tahu sifat Nabi. Dia yang kecek pelawak. Sebab dalam Quran ada sebut allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab itu, yakni orang Yahudi, ya'rifunahu, mengenal Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka tu kenal anak mereka sendiri. Jadi memang tahu sifat Nabi akhir zaman ni gapo, cuma dia ni susu menyembunyikan sifat Nabi. Jadi Nabi kata memang dia tahu dah, aku ni orang paling bertakwa, paling menunaikan amanah. Di dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Anas, Asma binti Yazid. Jadi hak tu hak dia kata disebutkan oleh Imam Tirmizi wa fil bab tu, kadang-kadang kita kena cari sendiri wa fil bab itu. Kadang-kadang ada di sini dalam bab yang sama disebutkan hak riwayat Ibnu Abbas. Dia kata Ibnu Abbas tak, wa Anas, kemudian ada yang ketiga tu hadis daripada Anas. Kemudian berkenaan dengan hadis Asma binti Yazid itu, bawah tu Maulana Mubarak Furi kata liyanzur man akhraja hadithaha. Tolong tengoklah siapa dia waktu bi. Mana di sini dia selendar. Mana tolong carilah siapa dia boleh cari. Jadi setengah muhakkik dia kata hadis Asma binti Yazid itu ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabur Ruhun, kitab gadai. Itu hadis 2438 dan juga ada dalam Musnad Ahmad. Waqad rawahu, kata Tirmizi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Umar bin Abi Hafsah. Mana apa maksud Imam Tirmizi di sini? Kalau kita tengok dalam sanad tadi, mana Umar bin Abi Hafsah, iaitu hak ambil riwayat daripada Ikrimah. Hak ambil riwayat daripada Umar bin Abi Hafsah itu Yazid ibnu Zuraik. Jadi Tirmizi kata hadis ni juga diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Umar bin Abi Hafsah. Mana di sini selain hadis ini diriwayatkan oleh Yazid ibnu Zuraik daripada Umar, hadis ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah. Mana kira-kiranya di sini maksud Imam Tirmizi waqad rawahu Syu'bah, Imam Tirmizi nak menyatakan Syu'bah ni menjadi mutabi' yang turut meriwayatkan daripada Umarah. Yang ni bukan Yazid seorang meriwayatkan hadis ni, tidak, ada orang lain yang menjadi mutabi' kepada dia, iaitu Syu'bah. Kemudian kata Tirmizi, dan saya mendengar Muhammad bin Firas Al-Basri kata, saya mendengar Abu Daud At-Tayalisi kata, Syu'bah ditanya, mana selain daripada dia nak menyatakan mutaba'ah Syu'bah bagi Yazid bin Zuraik, Imam Tirmizi nak isyaratkan kepada satu benda lagi dalam bab periwayatan hadis ni. Ini adab dalam belajar hadis, iaitu Syu'bah bila satu hari dia telah ditanya tentang hadis ni, dia kata aku tak akan cerita hadis ni kepada kamu ni sehingga kamu pergi jumpa dengan Harami bin Umarah.
Harami bin Umarah ni, yang ni anak kepada Umarah, anak kepada Tok Guru Syu'bah. Dan kamu siung kepala dia. Apa suruh siung tu? Maulana Mubarak Furi kata, wa innama qala Syu'bah lil qaum fatuqabbilu ra'sah li'i'zazihi wa ikramih. Kerana nak memuliakan Harami itu. Kerana beliau merupakan anak kepada Umar bin Abi Hafsah, yang mana Syu'bah meriwayatkan hadis ini daripada dia. Daripada sini ulama buat kesimpulan bahawa di antara adab seorang pelajar dengan guru dia tu, bukan setakat dia hormat kepada guru dia saja, anak guru dia pun dia kena hormat juga. Kena sayang juga. Kena kasih juga. Sebab kita fikir kadang-kadang apa? Sebab kadang-kadang tok guru ni disebabkan dia nak cara pada anak murid dia ni, kadang-kadang anak sendiri pun kadang-kadang terkorban. Tak ada, kadang-kadang terlepas pandai. Sebab itulah perlu seorang tu dia kena jaga juga, muliakan juga anak tok guru dia. Qala, kata Tirmizi, Harami itu ada situ di kalangan mereka, ada bersama-sama, tak jauh lah. Kemudian riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan wa dir'uhu, baju besinya itu marhunah, mana tergadai. Mana tergadai ini maknanya dalam bak gada lah. Maknanya kalau orang tu dia nak buta dengan orang, tak buta, boleh jadi orang tak percaya kepada dia. Hanya orang tu akan buta kepada dia tu bila dia mencagarkan sesuatu. Letak satu benda tu sebagai cagaran. Kira-kiranya kalau tak boleh bayar hutang tersebut, barang ni tak boleh ambil. Macam orang buta dengan bank cagar tanah dia. Tak. Buta 20,000 cagar tanah dia. Jadi tak ada bayar tu, kira tanah dia tu boleh ke bank. Itu rahan. Iaitu dengan 20 gantal makanan. Jadi Nabi ambil tu buta ni untuk ahli keluarga dia. Mana kadang-kadang ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah, tak ada duit untuk, tak ada makanan untuk dimakan, sehingga perlu buta. Perlu buta. Jadi hak buta ni bukan kata saja-saja, tidak, untuk ahli keluarga dia. Dalam riwayat Nasa'i dan juga riwayat Ibnu Majah, makanan tu gapo? Hak Nabi buta tu disebutkan dalam riwayat Nasa'i dan juga Ibnu Majah, bisalasina sa'an min sya'ir, sebanyak 30 gantal barley. Mana beza situ? Hak ni sebut 20, hak tu sebut 30. Ada pencanggahan sikit, tapi kadang-kadang pencanggahan sikit ni tak menjejaskan apa-apa kesesuaian hadis tu. Kemudian di sini dari segi lurah, kadang-kadang kita jumpa di sini lurah, bahasa sikit. Wadir'uhu marhunatun. Kalau kita ngaji nahwu, dak. Wadir'uhu tu wawul hal. Dir'uhu tu jumlah lah, jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Wadir'uhu tu balik pada Nabi. Mana baju besi Nabi itu marhunatun. Dir'uhu tu mubtada', marhunatun tu khabar. Dak, khabar. Jadi kalau kita ngaji dalam syarat mubtada' khabar ni, dia kena mutabaqah, dia kena serupa. Kalau mubtada' tu wahid, khabar pun kena wahid juga. Kalau mubtada' tu mufrad, khabar pun kena mufrad juga. Kalau mubtada' tu muzakkar,
Khabar dia kena muzakkar juga. Cuma di sini dir'un tu dak. Dir'un tu kita tengok tak ada alamat ta'nis. Tapi marhunatun tu khabar dia tu dalam bentuk muannas. Jadi kita kata ni lagu mana ni? Dir'uhu, mana kalau ikut zahirnya dir'uhu marhunun lah. Ni biasa kita jumpa dalam kitab-kitab lughah, dia kata dir'un tu dia ada dua makna. Dir'un tu sendiri ada dua makna. Satu makna dia tu sebagai isim muzakkar, satu lagi makna dengan isim muannas. Jadi dir'un tu kalau dengan makna baju besi, tak. Dia tu dari segi hukum dia. Hukum bahasa ni dia ada muannas muzakkar, tidak macam bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita ni perkataan kata nama tu dia tak ada muzakkar muannas. Kalau kita kata betina, jantan, tak. Anak lelaki, anak perempuan, kita akan sebutlah anak perempuan lelaki. Kalau bahasa Inggeris son, daughter, tak. Kalau bahasa Melayu bapa, ibu, ni muzakkar, ni muannas. Dia setakat tu dah, setakat hak hakiki, hak sebenar muzakkar muannas. Tapi dalam bahasa Arab ni setengah-setengah benda walaupun tak ada jantina benda tu, tapi hukum dia tu ada hukum jantina. Mana bila kecek dari segi bahasa ni dia kena ada kait dengan hukum bahasa juga. Macam harbun peperangan. Harbun tu muannas. Walaupun tak ada ta, biasanya huruf bahasa Arab ni ada ta marbutah di hujung dia tu, itu menandakan kepada muannas, madrasatun. Muannas. Jadi balik kepada dir'un ini, kalau dengan makna baju besi, kalau dengan makna baju besi, dia tu sebagai isim muannas. Dir'un tu kalau dengan makna baju besi, isim muannas. Maka sebab itulah khabar dia tu marhunatun, predikat dia tu mesti dalam bentuk muannas juga, marhunah. Mana dir'un kalau dengan makna baju besi, dia isim muannas. Satu lagi dir'un dengan makna baju yang dipakai oleh perempuan, qamisul mar'ah, baju kurung lah kita kira-kiranya, baju kurung. Maka baju kurung dir'un itu muzakkar. Dia terbalik, dia pusing. Kalau dir'un itu dengan apa, dengan makna baju kurung yang dipakai oleh perempuan, dia kena muzakkar. Sebab apa? Sebab ni balik kepada fitrah lah. Fitrah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mana kamu suami pakaian kepada isteri, isteri kamu itu adalah pakaian kepada kamu. Maknanya dia kena apa, hak pasangan ni dia kena lawan jantina, tu hak betul. Jadi baju besi yang dipakai oleh lelaki dia kena muannas. Baju kurung yang dipakai oleh perempuan dia kena muzakkar. Sebab itu pakaian kepada lelaki, ini pakaian kepada perempuan. Jadi dir'un dua makna tadi, dengan dua apa hukum dia. Sebab itulah di sini dir'un itu dir'uhu marhunatun, memang betul dah lagu tu. Tidak kata dir'uhu marhunun, tidak. Itu dari segi bahasa. Kemudian sini berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan fiqh. Itu Nabi SAW ni dia gadaikan baju besi dia tu kepada orang Yahudi lah, seperti dalam riwayat Anas hak berikutnya tu. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW gadaikan barang dia, gadaikan barang dia. Ini menunjukkan bahawa gadai barang ni tidak semestinya ketika dalam musafir. Sebab ada juga pendapat ulama seperti Al-Auza'i, dikata dia hak boleh gadai barang ni ketika musafir saja. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu berada dalam perjalanan, dalam musafir,
Dan tidak ada seorang yang boleh catat untuk kamu, jadi saksi untuk kamu bila kamu nak berhutang. Farihanum maqbudah, maka hendaklah sediakan satu benda yang boleh digadai, yang dipegang. Jadi dalam ayat tersebut tadi, wa in kuntum, kalau kamu ada dalam musafir. Jadi setengah ulama macam Auza'i dia faham gada-gada ni hanya ketika dalam musafir. Tapi jumhur ulama kata tidak. Gada-gada ni tidak semestinya dalam musafir. Ketika hadar, ketika di tempat sendiri, ketika bermukim pun boleh juga gadai. Dalilnya hadis ni lah. Hadis ni mana Nabi gadai sini di Madinah, bukan lain. Jadi wa in kuntum tu dalam usul fiqh dia panggil syarat. Di situ tidak syarat dipakai mafhum dia, tidak. Di situ mafhum syarat tidak muktabar. Cuma ayat tu nak menyatakan bahawa biasanya kalau orang ni dalam musafir tak ada orang kenal dia. Tak. Jadi bila tak ada orang kenal dia, jadi macam mana orang nak beri hutang kepada dia? Melainkan dia kena letak cagar barang dia dulu, baru orang boleh tolong dia beri hutang kepada dia. Kemudian riwayat daripada Anas, kata dia, saya berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti daripada Bali. Roti Bali ni makna kasar lah, tidak hot grade A. Wa ihalati sanikhah, dengan lemak ataupun minyak yang telah lemak yang telah dicairkan ataupun minyak. Mana ini biasa orang buat lauk lah, cicah roti, cicah roti dengan minyak ni. Cuma minyak tu lama dah hapok, kita kata hapok, lama dah. Maknanya ini keadaan susah benar lah. Dan Nabi SAW telah menggadaikan baju besi dia itu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ni nama dia Abu Syahm, salah seorang daripada Bani Zafar. Bani Zafar ni pecahan daripada Aus, pecahan daripada Aus. Sebanyak 20 gatal makanan yang diambilnya untuk keluarga. Mana siapa kena buta lah nak makan ni, susah. Kata Anas, saya satu hari pernah mendengar Nabi berkata, satu petang tu tak ada gapo di sisi keluarga Nabi ni, walaupun segatai tamar nak makan tak ada, segatai bijiri nak makan pun tak ada. Walaupun keadaan pada waktu tu ada 9 orang isteri, mana kalau ada segatai pun tak kena, tak cukup. Mana kalau kata ada segatai tamar, mana cukup untuk 9 orang isteri ni. Hadis ni hadis ni kalau dalam bab muamalat jual beli ni termasuk di bawah jual beli bertangguh lah, bayar kemudian. Tapi kalau kita tengok dari segi bab zuhud ataupun riqaq, perkara-perkara yang melembutkan hati ni, yang boleh mendidik kita ni, di sini boleh kita faham bahawa Nabi SAW ni dia pilih hidup ia sederhana, susah. Sebab apa? Sebab itu hak lebih mudah sebenarnya. Hidup sederhana ni mana tidak cerewet. Hak mana ada, hak itulah kita makan, hak itulah hak kita pakai. Tak. Jadi biasanya kalau kita nak lebih ni, jadi kita kena usaha lebih. Bila usaha lebih itulah kadang-kadang dia tak sempurna alik ni, kurang. Tanggungjawab alik ni jadi terlepas pandai. Kadang-kadang hak ni pula tak cara. Sebab apa? Sebab kita keinginan kita tu nak supaya dipenuhi, nak dalam keadaan mewah. Jadi bila mikir sangat untuk hidup mewah ni, kadang-kadang kita terlupa tanggungjawab, lupa apa hak sepatutnya kita dahulukan. Jadi di sini Nabi SAW pilih untuk hidup bersabar dalam keadaan lagu ni, walaupun Nabi diberi pilihan. Tak. Nak jadi Nabi ya seorang raja ataupun Nabi seorang hamba. Ya sederhana hidup. Ada Nabi hak kaya, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi dia pilih lagu ni. Sebab itulah Allah Taala kata, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam surah Wadduha tu.
Mana Nabi akan mendapat sesuatu yang hak dia suka. Akhirat itulah hak lebih baik lagi daripada hak pertama di dunia ni. Selain daripada itu, bila Nabi pilih lagu ni, ini Nabi nak mendidik, tunjuk kepada umat supaya hidup dalam bersabar. Maknanya kadang-kadang orang ni hak kaya tu kaya lah, hak susah tu tak susah juga. Mana kita sebagai pemimpin ni kena tahu keadaan. Panggil akal umbi tu lagu mana tak? Suara hati orang bawah tu lagu mana? Kita hidup senang, orang bawah susah. Mana kena tengok juga keadaan orang bawah tu. Hanya boleh kita rasa keperitan, kesukaran orang bawah tu bila kita lagu tu juga. Mana sebagai Nabi ni dia ada keadaan dia susah, seperti ni. Ada kalanya Nabi dalam keadaan senang sehingga Nabi SAW boleh simpan bekalan makanan untuk setahun untuk keluarga dia. Ada juga keadaan tu. Masa senang-senang, masa susah, lagu ni lah. Jadi ini nak mendidik kepada umat dia ni supaya bersabar. Maknanya setara Nabi ni pun ada susah siapa tahap lagu ni, siapa kena butai. Maknanya kita orang yang hidup atas jalan agama, tak memperjuangkan agama, tidak semestinya kita ni akan jadi senang. Orang letak kita nombor satu, orang memberi kemahiran pada kita, tidak. Maknanya kita kadang-kadang kena habis pitih lah untuk agama ni. Hak tu hak sepatutnya barulah jadi agama tu. Mana di situ hak ujian sebenarnya. Mana bukan kata bila kita berjuang ni automatik Allah SWT akan tolong kita, tidak. Belum tentu lagi. Tengok keadaan. Kadang-kadang kita mungkin berjuang atau agama ni dengan cara mudah, senang, mewah. Ada dia keadaan susah. Jadi kepada kita bila diuji lagu ni, kita kena sabar. Jadi Nabi pun sabar, kita pun kena sabar juga. Kemudian di bawah hadis yang terakhir itu, ma'a Yahudi, dalam setengah nuskah inda Yahudi, qala ulama, hikmah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi walaupun ada orang sahabat-sahabat yang senang. Mana Nabi SAW tinggal bermuamalah dengan sahabat-sahabat ya kaya, tetapi dia pilih untuk bermuamalah dengan Yahudi. Maknanya kalau Nabi SAW nak butai dengan sahabat kau kaya, boleh lagi, tapi Nabi SAW tidak. Jadi ia pertama sekali sebab dia iman, bayanul jawaz. Jadi boleh jadi Nabi SAW nak menyatakan harus kita bermuamalah dengan orang Yahudi. Mana tidak semestinya kalau kita jual beli ni dengan orang Islam je, tidak. Dengan orang tidak Islam pun kita boleh berjual beli juga dengan dia. Mana secara asasnya lagu tu lah, untuk menyatakan harus, ataupun sebab tidak bermuamalah, tidak pergi butai dengan sahabat ni, boleh jadi susah tu, kesukaran tu bukan kata Nabi saja, sahabat-sahabat lain pun lagu tu juga susah berlaku. Jadi hak kaya pada waktu tu hanyalah orang Yahudi. Sebab itulah Nabi SAW pergi jumpa butai juga dengan orang Yahudi. Mana orang Islam sama macam juga, macam dengan Nabi. Yang ketiga, kemungkinan Nabi bimbang, takut-takut bila Nabi SAW ni nak butai dengan sahabat, jadi sahabat tak sih ambil bayaran, tak sih pakai nak saja pada Nabi, tak sih ambil apa-apa tukaran. Jadi maknanya Nabi SAW nak elak daripada macam mengambil kesempatan. Tak kira lah, saya ni Nabi, kamu tak nak cah juga, macam setengah orang kita tak, tak kira lah awak nak cah juga saya ni, sedangkan saya ni lah
orang yang tolong awak sombong. Patutnya tak payah cah lah. Jadi Nabi SAW tak sih ambil kesempatan dengan kedudukan dia tu untuk elok daripada bayar hutang. Begitu juga Nabi SAW nak jaga keadaan sahabat dia ni. Boleh jadi di kalangan sahabat tu dia subuh salah. Lama kan Nabi buta yang kita, jadi kita kena nawi saja pada Nabi. Pak kita nak wakil gapo. Jadi Nabi SAW cuba nak elok daripada sahabat tu berada dalam keadaan subuh salah. Tak tolong nanya ke Nabi. Tak. Kalau tolong takut-takut jadi kena bui saja ke. Jadi malu muka. Tak kira lah nak cah Nabi. Jadi malu muka lagu tu tak sih. Maknanya kalau dalam bab jual beli ni kita kena jujur lah. Kena straight. Mana ni atas dasar perniagaan. Soal peribadi tu tak ada. Ini bab berhubung dengan tulis syarat. Tulis syarat ni maknanya tulis butir-butir jual beli. Maknanya bila jual beli tu bertangguh, maka kena tulis lah gapo gapo ya telah dijual beli tu, barang gapo, harga macam mana, dak, bila nak bayar. Jadi adat ni tunjuk surat, mana satu kebanggaan dia kepada orang lain bahawa dia ada bermuamalah dengan Nabi, kenangan dengan Nabi. Dia simpan surat tu. Jadi antara butir suratnya, beli daripadanya itu hamba atau hamba perempuan yang tidak ada penyakit. Mana ini isyarat kepada sihat lah. Mana jual beli ni, mana kalau ada aib kena ayak selalu. Mana tidak boleh ada sakit. Kalau kita kata sakit demam, batuk, dak, sikit-sikit tu biasalah. Tapi kalau sakit dalam ni, dak. Kalau dia ada sawai ke gapo ke, kena ayak. Sebab nanya dia sebab beli hamba ni kita nak khidmat dia. Dia tolong kita, tiba-tiba ada penyakit yang boleh mengganggu. Tak ada mana. Jadi di sini Nabi SAW menyebut 3 perkara. Mengikut Ibnul Arabi dalam syarah dia, Al-Ridha Ahwadi kata dia, Nabi hanya sebut kepada 3 perkara ni la da'a, yang ni isyarat kepada cacat, aib, itu pada jasad ataupun pada tubuh hamba tu. Bila Nabi kata wala khibsah, itu isyarat kepada perangai. Perangai, mana kadang-kadang hamba ni dia ada nyakit juga, malah ada kes curi tak? Dia curi ada. Hak dulu kan kita jumpa dalam bab edah tu, hak ujung kitab talak tu, tak, hamba tu bunuh tu dia. Jadi ada perangai ni, curi ke gapo ke tak. Bila Nabi kata wala ghailah, itu isyarat kepada ghailah makna hela. Maknanya tuai asal tu tak ayak. Aib yang tersembunyi. Maknanya dalam jual beli ni, penjual dia kena ayak penyakit. Kalau jual kereta tu dia kena ayak ni. Ni barang seduk ni, kalau gini-gini dia seduk. Jadi dia tak ayak tu. Mana kalau derah sampai 100 bawa tu, naik 100, dia akan jadi seduk. Dia tak ayak tu. Ataupun dia cak baki-baki, dia cak zahir je. Tapi penuhnya karat apa semua. Jadi dia kena ayak aib. Mana jual beli tu, kalau ada aib kena ayak selalu. Kalau benda tu ada rosak, dia kena ayak. Kalau benda tu ada masalah, dia tidak boleh sembunyikan. Bai' al-muslim al-muslim, jual beli orang Islam kepada orang Islam lain, jadi jual beli secara jujur. Sebab orang Islam ni sifat orang Islam ni, dia tidak akan memudaratkan hak saudara dia. Sifat orang dia ni, dia kena kasih untuk diri dia, untuk saudara dia tu macam dia kasih untuk diri dia.
Sifat orang Islam ni man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bawah tu berlaku. Jadi Imam Tirmizi kata hadis ni kita hanya ketahui melalui Abbad bin Lais. Abbad bin Lais. Tetapi hak ambil daripada Abbad bin Lais itu bukan kata Muhammad bin Bashar seorang saja, tapi ramai lagi hak mengambil riwayat daripada Abbad bin Lais. Cuma isyarat bawah ni gharib sinilah. Berlaku gharabah itu pada Abbad bin Lais, mana dia seorang yang meriwayatkan hadis ni. Adapun lepas pada dia tu tak ada sifat gharabah. Mana hak lepas pada itu ramai pula riwayat. Kemudian bau majah fil mikyal wal mizan. Setakat itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.